Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Yazid bin Muhammad Zainul Abidin, nombor metrik 058273. Okey, hari ini kami akan membentangkan tajuk Al-Ariyah. Ariyah pinjaman, pengertian. Istilah ilahi boleh dibaca dengan Ariyah dan Ariyah menurut bahasa, tapi bacaan dengan Ariyah adalah lebih fasih. Istilah Ariyah menurut bahasa bermaksud sesuatu yang diberikan oleh seorang kepada seorang lain untuk digunakan dan kemudian dikembalikan semula kepadanya. Ariyah merupakan kata terbitan daripada ta'awur yang bermaksud pengedaran dan perpindahan satu daripada seorang kepada seorang lain. Menurut istilah syarak, pinjaman Ariyah ialah membenarkan penggunaan sesuatu yang halal digunakan dengan mengekalkan keadaan asal. Kontrak pinjaman bererti memberi kebenaran untuk menggunakan sesuatu. Dengan ini, peminjam tidak memiliki perkhidmatan barangan tersebut. Sebaliknya, dia hanya digunakan untuk menggunakan barangan yang dipinjam sahaja. Ini juga bermakna peminjam tidak berhak menyewakannya kepada sesiapa. Dia juga tidak dibenarkan meminjamkannya kepada orang lain. Pinjaman hanya dibenarkan bagi barangan yang halal digunakan. Dengan itu, tidak sah meminjam khizir atau alat hiburan yang melalaikan. Kesahihan menurut syarak. Pinjaman adalah sah menurut syarak. Ini dinyatakan oleh beberapa nas Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping itu, para ulama secara ijma' membenarkannya. Pertama, nas Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un." Maksudnya, kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang menyesuaikan agama, maka kecelakaan besar bagi orang-orang ahli sembahyang, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan sembahyangnya. Juga bagi orang-orang yang berkeadaan riak, bangga diri dalam ibadat dan membawaannya, dan orang yang tidak memberi sedikit pertolongan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga 7. Kedua, sunnah. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam isti'aru firsan min Abi Talhah farkibuh. Maksudnya, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam minjam seekor kuda daripada Abu Talhah dan baginda mendengarnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah pensyaritan. Hikmah amalan pinjaman ini diberikan oleh syarak adalah untuk mewujudkan suasana saling tolong menolong sama umat Islam seperti yang didaki oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan. Surah Al-Maidah ayat 2. Konsep Islam ialah memudahkan dan mewujudkan suasana tolong-menolong. Oleh itu, Islam telah meringankan bebanan manusia dan membenarkan mereka menggunakan barangan orang lain dengan syarat mendapat keizinan dan persetujuan terlebih dahulu. Semua ini bertujuan menjaga kepentingan manusia, menjauhkan segala kesulitan, menghentikan segala kesukaran dan memastikan mereka tidak terbeban. Dengan ini, mereka akan hidup dalam suasana harmoni dan mesra. Allah SWT akan membantu mereka selagi mereka saling bantu-membantu dan bersedia menyahut saranan Rasulullah SAW yang bersabda, "Allahu fil auni abdi maka al-abdi fi auni akhi." Maksudnya, Allah akan membantu hambanya selagi hamba itu membantu saudaranya. Riwayat Al-Bukhari. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ishraf bin Abdul Hassani, nombor metrik 058743. Okey, pada hari ini saya akan menceritakan tentang rukun ariyah. Yang pertama adalah al-mu'im, iaitu maksudnya pihak yang meminjamkan atau mengizinkan penggunaan manfaat dalam pinjaman. Yang kedua adalah al-mustas'im, iaitu pihak yang meminjamkan atau mendapat izin penggunaan manfaat barang tersebut. Yang ketiga adalah siqah. Siqah ni adalah daripada ijab dan qalbu semasa melakukan pembelian barang. Dan yang terakhir sekali, al-musta'ab, iaitu barang yang dipinjamkan atau barang yang manfaatnya diizinkan untuk dipergunakan. Hukum ariyah. Ariyah hukumnya adalah jaiz, iaitu dibolehkan berdasarkan dalil umum Al-Quran dan As-Sunnah untuk berbuat baik al-qiyah dan syahadat. Yang pertama, dalil Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Waf'alu khair", iaitu maksudnya, dan kerjakanlah perbuatan yang baik. Maka kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk melakukan kebaikan dengan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ma'rifi sadaqatun", iaitu setiap kebaikan adalah sedekah. Maka kita digalakkan untuk bersedekah kepada semua masyarakat yang memerlukan. Yang ketiga adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu wal 'ayatu maudatun, iaitu barang pinjaman itu wajib dikembalikan,
maka kita wajib kembalikan barang apa yang kita pinjam daripada sesuatu pihak kerana takut ia berlakunya pertelingkahan antara satu sama lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Faisais Hakimi bin Qurazali. Okey, saya akan menerangkan tentang hukum-hukum mengenai pinjaman. Yang pertama, sekiranya pemberi pinjaman meminjamkan sebidang tanah untuk digunakan, peminjam boleh membina bangunan, menanam pokok atau bercucuk tanam di tanah tersebut kerana kebenaran yang diberikan adalah tanpa hak. Jika pemberi pinjaman hanya berkata, saya pinjamkan tanah ini kepada kamu tanpa menyebut untuk digunakan oleh peminjam, okey, pinjaman ini menurut pendapat yang sahih pada asasnya tidak sah. Yang kedua, jika pemberi pinjaman meminjamkannya untuk mendirikan bangunan atau untuk ditanam pokok, peminjam boleh bercucuk tanam kerana kesan bercucuk tanam lebih rendah daripada hak yang dibenarkan, iaitu menanam pokok dan membina bangunan. Kebenaran pemberi pinjaman untuk melakukan perkara yang lebih berat menunjukkan kebenarannya untuk melakukan perkara yang lebih ringan, melainkan jika pemberi pinjaman tidak membenarkannya. Yang ketiga, jika kebenaran yang diberikan adalah untuk bercucuk tanam, peminjam tidak berhak membina bangunan atau menanam pokok kerana membina bangunan dan menanam pokok lebih berat berbanding bercucuk tanam. Kebenaran yang diberikan untuk melakukan sesuatu yang lebih ringan tidak menunjukkan dia membenarkan peminjam melakukan sesuatu yang lebih berat. Okey. Syukran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan masuk poin yang seterusnya, iaitu poin nombor 4, penarikan dan pemulangan semula pinjaman. Kontrak pinjaman adalah kontrak yang jaiz. Okay. Pemberi pinjaman berhak menarik balik pinjaman walaupun tempoh yang diberikan belum tamat. Manakala peminjam juga boleh memulangkan semula barang pinjaman sebelum tempoh itu sampai, sebelum tempoh itu tiba. Okey. Baik. Namun kebenaran ini terkecuali jika barang dipinjam merupakan tanah untuk pengebumian. Okey. Kedua-dua pihak tidak berhak membatalkan pinjaman. Okey, baik, sentuh sikit pasal penarikan atau pemulangan semula tanah yang dipinjam. Okey, jika pemberi pinjaman letak syarat peminjam perlu mengalihkan tanaman ataupun perlu mengosongkan tanah ketika memulangkan semula, okey, maka peminjam wajib melakukannya. Nabi SAW pernah bersabda, al-muslimun ala syurutihim. Apa maksudnya? Orang Islam yang bertanggungjawab dengan syarat-syarat yang mereka persetujui. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Amirul Muaz bin Anwar, nombor menteri 058233. Hari ini saya akan menyambung perbahasan yang telah diterangkan oleh kawan saya sebentar tadi. Yang kelima, cara pemulangan barang. Jika barang yang boleh diangkut, barang yang boleh dibawa, mestilah barang itu juga mesti diangkut dan dibawa dan diserahkan kepada pemiliknya. Terutamanya barang yang berharga, kerana penyerahan barang yang berharga berbeza mengikut harganya. Yang keenam, pencanggahan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Pemberi pinjaman dan peminjam ni dia boleh berlaku pencanggahan dalam beberapa keadaan. Okay, yang pertama, pencanggahan mengenai pemulangan. Pengakuan yang diberikan oleh kepada peminjam mestilah disertai dengan sumpah baru akan diterima, kerana dia berada dalam keadaan kedudukan menafikan dakwaan peminjam. Yang kedua, pencanggahan mengenai kerosakan. Peminjam disokong oleh sumpah. Maksudnya peminjam mestilah membuat pengakuan, mestilah disokong oleh sumpah jika dia tidak melakukan kerosakan tersebut. Sebab barang yang digunakan tu bukannya kita digunakan di khalayak ramai.
Ini mungkin menyebabkan tak ada siapa yang boleh melihat punca kerosakan. Okey, yang ketiga, percanggahan mengenai kontrak asal. Menurut pendapat yang paling sahih, pengakuan pemilik akan diterima jika disokong oleh sumpah. Penamatan kontrak pinjaman. Kontrak pinjaman dianggap tamat apabila melalui perkara-perkara berikut. Okey, yang pertama, pemberi pinjaman menuntut semula barang pinjaman dan menarik balik kebenarannya, sama ada sebelum tamat tempoh ataupun selepasnya. Kedua, peminjam memulangkan semula barang pinjaman, sama ada sebelum tamat tempoh ataupun selepasnya. Okey, yang ketiga, salah satu pihak yang terlibat gila atau pengsan. Okey, yang keempat, salah satu pihak meninggal dunia. Yang kelima, pemberi pinjaman atau peminjam yang ditahan daripada menguruskan harta kerana kebolehan safih. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.